Pagi ni saya ingat di kesempatan yang ringkas ini saya nak bicarakan tentang satu tajuk, namanya bicara iblis. Bicara, bukan bicara mufti, bukan. Bicara iblis. Iblis. Kenal ada iblis ni? Biasa nampak? Pernah nampak kan? Nampak macam pernah nampak ya. Bicara iblis. Apa kita nak bicara tentang iblis ni tuan-tuan? Kita nak bicarakan tentang sifat-sifat yang ada pada iblis, makhluk yang Allah Ta'ala laknat tu, yang kita takut-takut sifatnya itu ada pada diri kita. Wal'iyazubillah. Ya, ingat tu. Apakah antara sifat-sifat iblis? Kita ni sedia maklum tuan-tuan ya. Iblis itu adalah makhluk yang paling jahat sekali tuan-tuan ya. Dia jahat. Tapi tuan-tuan kena ingat, jahat-jahat dia pun dia tidaklah berzina, dia tidak merompak, dia tidak mencuri kan, dia tidak rasuah, dia suruh orang buat saja, dia suruh orang berzina, dia suruh orang mencuri, dia tak curi, dia tak berzina. Jadi siapa jahat lah ni? Iblis ke? Tuan-tuan, mana ni ya? Allahu Akbar. Iblis memang jahat. Tapi kalau tuan-tuan baca dalam Quran, ada ayat yang dia minta pada Allah Ta'ala, kan? Dia minta pada Allah Ta'ala supaya ditangguhkan umur dia sampai kiamat, kan? Ila yaumi yub'atsun, kan? Dia minta supaya umurnya dilanjutkan sampai kiamat, sampai hari dibangkitkan. Nanti dulu tuan-tuan, Iblis minta dengan siapa supaya umur panjang? Iblis minta dengan Allah lah. Jahat tu. Minta juga dengan Allah. Maknanya Iblis pun minta dengan Allah supaya umur panjang. Ni ada orang minta bukan dengan Allah, minta dengan bomo. Ni bomo-bomo yang syirik lah ni. Minta dengan bomo, bomo minta dengan iblis, iblis minta dengan Allah. Siapa lagi bagus tuan-tuan? Ya Allah, itu sebab kita benci juga dengan iblis ni. Tapi ada benda bagus juga. Malu kita dengan iblis ni tuan-tuan. Baik, apakah sifat-sifat buruk yang ada pada iblis itu, yang moga-moga kita jangan duk buat perangai itu tuan-tuan ya. Saya ni orang Kedah tuan-tuan, jadi kalau saya cakap bunyi macam Kedah tu minta maaf lah tuan-tuan ya. Tuan-tuan buat faham sajalah. Ada subtitle bawah ni kot ada. Kan. Tapi kalau Kedah pun, saya Kedah bahagian Sik. Jadi Sik kalau dia cakap pun bunyi macam Kelantan juga sikit-sikit. Dia sikit-sikit lah macam Kelantan Terengganu sikit-sikit ada lah. Kalau di Sik tu dia ada gelak gelemak, gelak gong ada juga, gelak gong, jatuh belak, tawahebiak, pahit lepeh. Sini pahit apa? Pahit lepang. Kan masa rebang. Kan masa rebang lebih kurang. Kan lebih kurang tuan-tuan ya. Berat nanang kan. Sana berat kilo. Berat kilo lebih kurang. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apakah di antara sifat-sifat buruk iblis ini yang kita nak jauh, jangan ada perangai itu pada diri kita? Yang pertama, sifat iblis itu adalah surah Al-Baqarah ayat 34. Surah Al-Baqarah ayat 34. Pagi ni saya baca ayat-ayat Quran je tuan-tuan. Kalau nak catat nak tulis tuan-tuan. Surah Al-Baqarah ayat 34. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, dan ketika kami berfirman kepada malaikat
supaya tunduk beri hormat kepada Nabi Adam, semuanya tunduk kecuali ya, kacau sebenarnya, kecuali iblis sahaja yang enggan, yang sombong lagi takabur, tidak mahu tunduk kepada Adam. Jadi sifat yang pertama apa dia? Sombong. Iblis sifat yang pertama yang ada pada dia, perangai dia apa? Sombong. Baik itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, sombonglah sifat tercela paling awal sekali sebelum datangnya dengki, menipu, fitnah, yang lain-lain. Takabur, sombong, itulah sifat tercela, mazmumah yang paling awal sekali. Sebab itu tuan-tuan, syurga tak terima orang sombong. Syurga tak terima orang sombong. Nabi sebut syurga orang-orang sombong dia tak terima. Oh ya Allah, berat tuan-tuan. Sebab itu kena ingat, iblis dikeluarkan daripada nikmat syurga, nikmat Allah, bukan sebab dia merompak, bukan sebab dia berzina, bukan sebab dia rasuah, bukan sebab dia pecah amanah, bukan sebab dia zalim, tapi dia dikeluarkan daripada nikmat Allah sebab sombong. Tinggi diri, hidung tinggi, apa lagi, belagak, sombong tuan-tuan, dikeluarkan daripada syurga. Jadi maknanya syurga memang tak terima orang sombong tuan-tuan. Dalam kita dunia ni, dalam sejarah manusia, tadi iblis, ni sekarang ni manusia, paling sombong siapa? Memang tak ada lawan lah. Paling sombong siapa? Siapa dia? Paling sombong. Janganlah dalam Terengganu, dalam sejarah lah. Orang Terengganu tak sombong, tawaduk belaka. Dalam sejarah siapa paling sombong? Siapa? Dah Fir'aun aja lah kan? Fir'aun tuan-tuan, dia paling sombong. Paling sombong sampai dia mengaku dia Tuhan. Sampai dia mengaku dia Tuhan. Dia kata apa? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Ada riwayat kata masa dia mengaku dia tu Tuhan, syaitan pengsan. Terkejut. Oh, jahat sungguh. Berat nanang ni. Mengaku diri tu Tuhan. Syaitan jahat-jahat pun dia tak mengaku dia Tuhan. Fir'aun mengaku dia Tuhan, tuan-tuan. Oh, berat ni tuan-tuan. Kan? Fir'aun ni paling sombong sekali. Dia paling sombong. Dia mengaku diri dia Tuhan. Lagi-lagi teruk tuan-tuan, sampaikan masa dia nak mati. Dia nak mati nak mati ni, kalau tuan-tuan tengok dalam surah Yunus ayat 90, surah Yunus ayat 90, tuan-tuan tengok sendiri apa Fir'aun sebut masa dia nak mati. Orang masa nak mati ni banyak-banyak ingat Allah Ta'ala, insaf masa nak mati tak. Masa dia nak mati, apa dia sebut? Surah Yunus ayat 90. Dia kata apa? Nak mati dah ni, Fir'aun nak mati dah. Kan dia kena hanyut dengan laut kan. Dia kata apa? Aku beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Bani Israel. Nak mati dah baru sebut aku beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Bani Israel. Apa maksud dia tuan-tuan? Tuhan Musa siapa? Allah. Tuhan Bani Israel Allah. Apa yang tak sebut aku beriman dengan Allah? Maknanya inilah perangai orang sombong. Dia takkan sebut Allah. Tak sebut pun Allah. Berpayah sangat sebut Allah saja. Aku beriman dengan Allah. Tak. Sombong. Orang sombong dia takkan sebut Allah. Berat lidah ni nak sebut Allah. Nak menyanyi ringan, karaoke ringan, otai masih berdosa. Duk nyanyi lagi, gigi tak ada dah. Gigi celup dalam cawan dah.
duk nyanyi lagi. Oh, itu tuan. Nak sebut Allah, oh berat dia. Berat. Nak sebut Allah berat. Sebab tu kita ni tuan-tuan, kalaulah kita ni tak berasa nak buat baik, tak berasa nak sebut zikir wirid, kalau panjang sikit, zikir panjang sikit mengeluh, oh lama pagi ni zikir wirid panjang. Pagi ni pendek sikit pasal kita ada kuliah kan. Kalau panjang sikit tahlil tasbih, oh lama untuk iman ni kan. Takut-takut hati kita ni tuan-tuan jauh dari Allah Ta'ala. Kita tak rasa manis dalam ibadah, kita tak rasa lazat dengan Quran. Ada orang solat cepat mengantuk, tengok drama Korea, Hindustan, oh rasa sedap 2 jam tak rasa apa, rasa sedap lah. Oh tak tahu, kalau boleh jangan habis, sedap. Tapi kalau semayang lah, Allahu Akbar, muak dah, ngantuk. Tarawih tambah-tambah Tarawih sini buat berapa? 8 ke 20? Ke 36? Kan? Dulu dekat masjid wilayah ke masjid negeri di Kuala Lumpur lah, pernah panggil Syekh Jibril. Kenal Syekh Jibril? Oh sedap, dia baca sedap tuan. Supaya iman kita bunyi supaya masjid Mekah dah rasa. Masjidil Haram dah bunyi dah. Patut baca panjang lagi, tapi 2 ayat tu jadi. Kan? Syekh Jibril sedap dia baca tu baru Jibril, belum Mikail lagi. Dia baca sedap. Masa dia jadi imam tarawih, penuh orang tuan-tuan, penuh. Parking penuh, saf penuh. 2 rakaat pertama. Habis 2 rakaat pertama masuk solat rakaat lepas pada tu cerah masa depan. Pasal tu Arab ni dia semayang memang 8 rakaat, tapi 8 rakaat dia mau 3 juzuk, cabut lutut tuan-tuan. Lama. Tapi kalau orang yang berasa manis dengan ayat Quran, dia berasa sedap, dia berasa lagi lama, lagi syok. Sebab tu kata Imam Nawawi rahimahullah, tanda-tanda orang yang rasa manisnya solat kan adalah dia rasa berat bila nak habis solat. Kalau boleh dia nak lagi lama dalam solat tu, dia berasa sedap. Tapi kalau tuan-tuan imam, jangan buat lama-lama. Kalau semayang seorang-seorang bolehlah sedap. Solat tahiyatul masjid, solat sunat wudu, solat sunat duha nanti kan, semayang sedap, syok kita, tu sedap tu kan, berasa manis. Orang sombong dia tak berasa manis. Tak. Dia sombong dengan Allah Ta'ala, itu sombong style Fir'aun.